Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang, kata syarih Syekh Zainal Abidin bin Muhammad Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, dan adapun dalil qiyamuhu binafsihi itu, maka iaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Sambung perbahasan dalil berkaitan dengan qiyamuhu ta'ala binafsihi, iaitu sifat yang mustaqil, sifat yang lain daripada sifat-sifat Allah Ta'ala yang lain. Cumanya qiyamuhu ta'ala binafsihi yang kita sudah faham, iaitu dua makna. Pertamanya iaitu tidak berhajatnya Allah Ta'ala kepada zat untuk ada dia, dan tak berhajat kepada mukhassis pencipta untuk mengadakan dia. Itu sepatutnya sudah difahami dengan sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Namun atas dasar al-khatru fi hadzal fanni al-jahlu fi hadzal fanni khatarun 'azimun. Jahil dalam bab bidang ini, iaitu bidang usuluddin, ialah suatu perkara yang sangat bahaya yang cukup besar. Maka diulangkan ataupun dijelaskan secara terperinci apa yang dimaksudkan dengan tidak beratnya Allah Ta'ala kepada zat untuk ada dia seperti sifat, dan tidak berhajatnya Allah Ta'ala kepada mukhassis, iaitu pencipta. Wa qala Syekhul Musannif, dia kata, dan adapun dalil qiyamuhu binafsihi itu, maka iaitu dalil qiyamuhu binafsihi ialah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Arti firman Allah Subhanahu wa ta'ala bahawa Allah Ta'ala itu kaya daripada sekalian alam, yakni terkaya daripada sekalian alam, yakni kaya ni kaya mutlak, iaitu kaya yang tidak ada qaid, kaya secara mutlak, yakni tidak berhajat kepada zat untuk ada dia, dan tak berhajat kepada mukhassis untuk mengadakan dia. Bahkan kaya dia itu ialah kaya yang mutlak. Adapun makhluk, kaya dia, nisbah kaya kepada dia, kaya yang muqayyad, itu kaya yang dikaitkan dengan sesuatu baru dipanggil kaya. Ini ditabarukan dengan ayat Al-Quran, seperti mana yang dulu disebut. Sebelum disebutkan dalil aqli, disebutkan terlebih dahulu dalil naqli. Kata syarih rahimahullahu ta'ala, maka maknanya makna firman Allah Subhanahu wa ta'ala
ialah tiada berkehendak kepada suatu daripada fa'il, iaitu daripada pencipta. Itu kaya yang dimaksudkan di situ. Yang menjadikan ia fa'il akan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang nak kita maksudkan dengan bahwasanya Allah Taala kaya daripada sekalian alam, yakni tak ada alam ma siwallah ini yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil aqli itu iaitu dalil aqli yang dibagi dalil muqaqiyamuhu binafsihi ini, seperti kata Syekh Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi radhiyallahu taala anhu. Radhiyallahu anhu jatuh. Anhu jatuh. Lupa ada anhu rasanya. Radhiyallahu anhu kita ni tak ada. Tambahlah radhiyallahu anhu. Kalau tidak tak sempurna. Radhiyallahu, redha ia oleh Allah Taala. Apa dia? Redha daripadanya, daripada Syekh Musannif. Wa amma burhanu wujubi qiyamihi ta'ala binafsihi fali'annahu ay fa zahirun ay fahuwa zahirun li'annahu law ihtaja ila mahallin lakana sifatan ay lakana Allahu sifatan was-sifatu la tattasifu ay la tattasifu sifatu bisifatil ma'ani walal ma'nawiyati ay wala tattasifu bukan silap bukan wala lain sekali. Wa amma burhanu wujubi qiyamihi ay qiyamillahi ta'ala binafsihi binafsillah fali'annahu ay fahuwa zahirun li'anna Allah law ihtaja Allahu ila mahallin lakana sifatan ay lakana Allahu sifatan wasifatu betul lah tu wasifatu la tattasifu ay la tattasifu sifatu bisifatil ma'ani walal ma'nawiyati ay wala tattasifu sifatu bisifatil ma'nawiyati. Dia azal. Wa maulana jalla wa azza yajibu ittisafu maulana jalla wa azza bihima ay bil ma'ani wal ma'nawiyati falaysa bisifatin ay falaysa maulana jalla wa azza bisifatin bazaidah sifatin khabar laysa walau ihtaja Allah ta'ala ila mukhassisin lakana Allahu hadithan kaifa wa qad qama al-burhanu ala wujubi qidamihi ay qidamillahi ta'ala wa baqaihi ay wa baqaillahi ta'ala. Itu semua ayat dhamir yang kita dah sebut. Kata syarih, dan adapun tanda wajib berdiri yakni wajib berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya sendiri Allah. Tu ma'ruf dah berdiri dengan sendiri ni terjemahan. Murad dia ialah Allah Ta'ala tidak berada pada satu zat dan Allah Ta'ala tidak perlu kepada mukhassis untuk mencipta dia. Maka adalah ia zahir kerana bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala jikalau berkehendak ia Allah kepada zat, jawab tali niscaya adalah ia Allah sifat. Allah ni kalau bukan passion zat, dia sifat lah. Sebab tak terlepas dua, zat ke sifat. Kalau Allah Ta'ala bukan zat, sifat lah. Dah kalau sifat hak passion wujudi, dia tak boleh bersifat dengan passion wujudi yang lain. Sebab tu dia kata, dan sifat itu, yakni dan bermula sifat itu, tiada bersifat ia sifat dengan sifat ma'ani. Yakni sifat yang wujudi itu, tiada bersifat ia sifat yang wujudi itu dengan sifat ma'ani. Sebab apa kita kata sifat wujudi? Sebab kita kata Allah ada. Jadi bila kita sabit dah Allah ada, sama ada tu zat ke sifat? Kita kata Allah itu zat, bukan sifat. Jadi kalau kita tak kata Allah Ta'ala itu zat, mana dia sifat yang ada, sifat yang wujudi. Sifat yang wujudi tidak bersifat dengan sifat wujudi yang lain yang bernama ma'ani. Dan ma'nawiyah itu melazimi ma'ani. Dia pun tak bersifat dengan ma'nawiyah juga. Tu.
Dan tiada bersifat ia. Ni dia takdir daripada ringkasan Imam Sanusi. Kalau tadi ikut Imam Sanusinya, ikutnya kata dan tiada maknawiyah gitulah. Ni dia takdir ni. Dan bersifat ia, dan tiada bersifat ia sifat wujudi dengan sifat maknawiyah. Allah Ta'ala gitu ke? Kan. Dan Tuhan kita Jalla wa Azza wajib ia, yakni padahal Tuhan kita, yakni padahal bermula Tuhan kita Jalla wa Azza itu wajib ia Tuhan kita bersifat, yakni bersifat oleh Tuhan kita dengan keduanya ma'ani dan ma'nawiyah. Wajib tak? Wajib, sebab kita sudah belajar. Jadi bila kita sudah belajar kenaan dengan sifat ma'ani ma'nawiyah itu sabit, maka mustahillah kita kata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak bersifat dengan sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Dah kalau kita kata Allah Ta'ala sifat, memang tak akan bersifat dengan ma'ani. Tak ada biru yang hijau, tak ada. Biru yang hijau tak ada. Biru yang hijau ada tak? Tak ada. Wangi yang hijau tak ada. Wangi wujudi, hijau wujudi, tak boleh bersifat dengan wujudi. Tu. Tapi sifat yang bangsa sungguh boleh. Hijau yang ada, boleh, sebab dia sifat wujud. Memang dia ada pun. Hijau yang baharu. Sifat Allah wujud. Sifat Allah. Kudrat Allah wujud, boleh. Kudrat Allah qidam, boleh. Kudrat Allah baqa, boleh. Kudrat Allah wahdaniyah, boleh. Kudrat Allah mukhalafah lil hawadith, boleh. Kudrat Allah qiyamuhu binafsi, boleh. Qiyamuhu binafsihi, kudrat Allah qiyamuhu binafsihi dengan makna tidak ada yang mencipta kudrat Allah lah. Bukan dengan makna kudrat Allah tu bukan sifat, bukan. Sebab qiyamuhu binafsihi tu akan ada dua makna. Maka bukan ia Allah sifat. Tu qiyah dia lah. Sekali dia akan syarah lah qiyah tu. Dan jikalau berkehendak ia Allah kepada yang menjadikan, yakni khaliq, niscaya adalah ia Allah baharu. Sebab passion kena menjadi ni baru ada. Betapa, yakni betapa kata Allah itu baharu. Dan sungguhnya, yakni padahal sungguhnya sya'an telah terdahulu berdiri, yakni telah terdahulu oleh berdiri dalil, tertegaknya dalil tertegak atas wajib kidam Allah Subhanahu wa Ta'ala dan baqa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dah sabit dah. Maka tidak ada iskal di situ. Dah sabit dah kita qidam dan baqanya Allah Ta'ala, maka automatik sifat-sifat yang ke depan ni, apa-apa yang berkaitan dengan baharu ataupun tiada, mustahil atas Allah Ta'ala. Jadi bila kita kata Allah Ta'ala berhajat kepada pencipta, mana dia baharu? Baharu sudah ternafi dengan dalil qidam dan baqa. Kata syarih rahimahullahu ta'ala, dan sungguhnya sya'an telah engkau ketahui bahawa musannif berlaku ia musannif pada barang yang telah terdahulu atas tafsir qiyamuhu ta'ala binafsihi. Telah engkau ketahui. Siapa engkau? Kita yang belajar lah. Dah tahu dah musannif maksudkan apa dia? Iaitu Allah Ta'ala tak berhajat kepada zat dan Allah Ta'ala tak berhajat kepada mukhassis. Tu dah tahu dah. Dengan ketiadaan kehendaknya, dia tafsir pula apa yang dimaksudkan oleh musannif terdahulu tu. Dengan ketiadaan berkehendaknya Allah kepada zat. Satu, dia panggil mahal ayat zat. Takut mahal tu kita terjemah tempat. Bukan yang dimaksudkan tempat Allah Ta'ala tak berhajat pada tempat. Bukan. Memang Allah Ta'ala tak berhajat pada tempat, tapi ni bukan perbahasan Allah Ta'ala berhajat pada tempat ke tidak. Bukan. Dan dengan ketiadaan atau baik kata ketiadaan berkehendak, dan dengan ketiadaan berkehendaknya Allah Ta'ala kepada yang menjadikan Allah. Titik situ. Itu tafsir ataupun bayan bagi kata apa yang barang yang telah terdahulu. Bayan bagi kata barang. Dengan tu selalunya bayan ni daripada ni taswir lah. Taswir kata apa yang barang yang telah terdahulu oleh tafsir qiyamuhu binafsihi oleh musannif, dengan ketiadaan berkehendaknya kepada zat dan dengan ketiadaan berkehendak kepada yang menjadikan dia. Noktah. Dan kerana demikian itulah kerana demikian barang yang telah terdahulu atas tafsir qiyamihi ta'ala binafsihi itu
diifradkan diifradkan ia musannif akan tiap-tiap, yakni tiap-tiap satu daripada dua perkara yang tafsir musannif itu dengan dalil noktah. Jadi bezalah. Dia jadikan beza. Dia jadikan dalil bahawasanya Allah Ta'ala bukan sifat, bahkan zat. Dia juga bagi dalil bahawasanya Allah Ta'ala itu tidak berkehendak kepada mukhassis, bahkan Allah Ta'ala bebas daripadanya. Jadi dua dalil. Jadi ifrad ni diasingkan ia musannif akan tiap-tiap, musannif Imam Sanusi akan tiap-tiap dengan dalil, yakni tiap-tiap satu daripada dua tafsiran tersebut pada qiyamuhu binafsihi dengan dalil noktah. Maka mengambil dalil ia musannif atas yang pertama. Mana yang pertama? Iaitu Allah Ta'ala tidak berkehendak kepada zat untuk ada dia, dengan sekira-kira Allah itu sifat. Itu yang pertama. Dengan kata musannif, buat kurungan, jikalau berkehendak ia Allah kepada mahal, apa mahal, yakni zat, hingga akhir. Situ. Kalau kita Arab, ila akhirih. Dan mengambil dalil atah lagi, dan mengambil dalil atas yang kedua. Mana? Iaitu tidak berkehendaknya Allah kepada menjadikan dia. Itu yang kedua. Dengan kata musannif, buat kurungan, maqul qaul, dan jikalau berkehendak ia Allah kepada yang menjadikan dia, yang menjadikan Allah hingga akhir, ilah. Situ. Jadi dua dalil yang berbeza. Dua dalil yang musannif ifradkan, asingkan, kerana berdasarkan tafsiran qiyamuhu ada dua. Tetapi musannif walaupun ada dua, menghazafkan daripada tiap-tiap daripada kedua dalil itu, dalil bermakna burhan, akan qiyas yang pertama. Akan qiyas yang pertama. Qiyas yang pertama apa dia? Wa amma burhanu wujubi fali'annahu law ihtaja ila mahallin lakana sifatan wa sifatu la tatasifu bi sifatil ma'ni ila akhirih. Jadi dalil itu akan dia menghazahkan daripada tiap-tiap daripada kedua dalil itu akan qiyas yang pertama dan istithna qiyas yang kedua. Kenapa gitu? Kerana memada dengan dua dalil kedua dalil tadi. Menghazahkan, yakni menghazahkan oleh musannif daripada tiap-tiap daripada kedua dalil itu. Kedua dalil bahawasanya Allah Ta'ala tak berhajat kepada zat untuk ada dia, dan dalil kepada bahawasanya Allah Ta'ala tak berhajat kepada mukhassis. Menghazahkan akan qiyas yang pertama dan istithna qiyas yang kedua. Menghazahkan qiyas yang pertama dan istithna qiyas yang kedua. Mana law ihtaja ila mahallin lakana sifatan. Law ihtaja ila mahallin lakana sifatan wa mal falaysa wa maulana jalla wa azza yajibu tisafu bima falaysa bisifatin. Qiyas kedua, walau ihtaja ila mukhassisin lakana harithan kaifa wa qad qama al-burhanu ala wujubi qidamhi. Qiyas yang kedua ni dia menghazahkan istisna dia, tidak ada tetapi. Kalau yang pertama, law ihtaja ila mahallin lakana sifatan, tu menghazahkan akan qiyas yang pertama. Okey. Maknanya gini. Tu. Makna seolah-olah sekali dia buat tertib dalil. Setiap dua tu kan dia ada dua qiyamuhu binafsihi, iaitu berhajat, Allah Ta'ala tidak berhajat kepada zat satu, Allah Ta'ala tak berhajat kepada mukhassis satu. Dia ada dua dalil kan? Dua dalil. Setiap satu ni ada dua qiyas. Setiap satu ada dua qiyas. Setiap satu ada dua qiyas. Okey, sekarang ni Syekh Musannif kita, syarah kita kata musannif menghazahkan daripada tiap-tiap dalil tiap-tiap daripada kedua dalil itu, yakni kedua dalil mana? Dalil yang menunjukkan Allah Ta'ala tak berhajat pada zat dan tak berhajat pada mukhassis. Okey, akan qiyas yang pertama. Qiyas yang pertama yakni pada perbahasan Allah Ta'ala itu bukan zat. Allah Ta'ala itu bukan sifat. Sekali dia akan buat tertib dalil. Dan istisna qiyas yang kedua.
Tengok istithna qiyas yang kedua. Mana qiyas yang kedua? Tengok dalam kata musannif tu. Law ihtaja ila mukhassisin lakana hadithan. Lepas tu tak ada dah, walakin tak ada dah. Tak ada. Tu istithna dia hazaf. Muqaddimah kedua dia hazaf. Ini qiyas asy-syarti al-muttasil. Jadi dia dua qiyas, dua muqaddimah. Muqaddimah kedua dia panggil istithna, tak ada dalam qiyas yang kedua. Bagaimana cara tertib dalil? Sebab apa dia dihazafkan? Kerana memada dengan dua dalil, keduanya dalil tadi. Dia buat qiyas. Ni aturan dia. Maka aturan dalil, susunan dalil yang pertama. Mana dalil yang pertama? Dalil yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala bukannya sifat. Pertama, jikalau tiada ada ia Allah berdiri dengan sendirinya Allah. Erti berdiri dengan sendiri itu terkaya daripada zat. Niscaya, ni tali. Kalau jikalau tiada ada ia berdiri dengan sendiri, itu muqaddam. Ni tali. Niscaya berkehendak ia Allah kepada zat yang berdiri ia Allah dengan zat, yakni pada zat. Kalau Allah Ta'ala kalau Allah Ta'ala tidak berdiri dengan sendiri, dengan makna tidak terkaya daripada zat, niscaya Allah berkehendak untuk ada dia tu pada zat. Okey. Ni istisna dia. Qadiyah kedua, tetapi berkehendak kepada zat itu mustahil. Ini dia panggil naqid tali. Tali tadi berkehendak ia kepada zat. Lepas tu istisna dia berkehendak pada zat mustahil, dengan mana tak berkehendak pada zat lah. Itu dia panggil naqid tali. Bila naqid tali, natijah dia naqid muqaddam. Mana muqaddam dia? Muqaddam dia jikalau tiada ada ia Allah berdiri dengan sendirinya. Dengan mana? Natijahnya naqid muqaddam ialah Allah Ta'ala berdiri dengan sendiri. Itu natijah dia. Tu. Tengok kalau dalam bahasa Arab matan mubarahin tu, qiyas yang pertama dia buat law ihtaja ila mahallin lakana sifatan. Lakana sifatan. Baca dulu lah Melayu ni. Okey. Sebab apa? Okey, mana tadi? Okey, habis. Sebab apa begitu? Kerana bahawasanya ni dia panggil qiyas yang kedua. Bahawasanya sya'an, jikalau berkehendak ia Allah kepada zat, niscaya adalah ia Allah sifat. Berkehendak ia kepada zat tu muqaddam. Adalah ia Allah Ta'ala sifat, itu tali. Itu apa? Itu tali. Tetapi ni qadiyah kedua. Qadiyah kedua, qiyas yang kedua. Tetapi keadaan Allah sifat itu mustahil. Tu dia panggil naqid tali. Tali tadi dia kata adalah ia sifat. Lepas tu qadimah kedua naqid dia, iaitu taklah Allah Ta'ala tu keadaannya sifat. Natijah dia naqid muqaddam. Muqaddam dia kata apa? Berkehendak ia pada zat. Jadi natijah dia tidak berkehendaknya Allah kepada zat. Okey. Ni qiyas yang kedua bagi dalil yang pertama, iaitu Allah Ta'ala tak berhajat pada zat. Tengok dalam matan mubarahin. Law ihtaja ila mahallin lakana sifatan. Itu kena kepada qiyas yang kedua. Lepas tu qiyas yang pertama tak ada. Yang kata Qiratul Najib dia kata qiyas yang pertama tak ada pada dalil yang pertama. Qiyas yang pertama tak ada pada dalil yang pertama. Dalil yang pertama dalil yang menunjukkan Allah Ta'ala bukan sifat. Qiyas yang pertama tak ada. Terus qiyas yang kedua. Mana? Law ihtaja ila mahallin lakana sifatan. Kalaulah Allah Ta'ala berkehendak kepada zat, ni saya adalah ia sifat. Gitu. Itu qiyas yang pertama. Itu dalil yang pertama, ada dua qiyas. Dan qiyas yang pertama dibuangkan oleh Mubarahin, oleh Imam Sanusi, yang pakainya qiyas yang kedua saja. Dan qiyas yang kedua ni, qiyas yang kedua ni dia sebutkan qadiyah yang pertama dan dia sebutkan qadiyah yang kedua secara tidak langsung. Law ihtaja ila mahallin lakana sifatan. Patu falaisa bisifatin ay falaisa Allah bisifatin. Tu seolah-olah qadiyah kedua lah. Walakin Allah Subhanahu wa taala laisa bisifatin. Gitu. Jadi ada lengkap dia punya qadiyah pertama, qadiyah kedua, qiyas yang kedua. Qiyas yang pertama secara mutlak tak ada. Qiyas yang kedua ada disebut. Okey. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua pula, dan aturan dalil yang kedua, mana yang kedua? Iaitu Allah Subhanahu wa taala tak berhajat kepada mukhassis. Itu mana? Ni qiyas pertama. Jikalau tiada ada ia Allah berdiri dengan sendirinya Allah.
Artinya, arti berdiri dengan sendiri di sini ialah jikalau tiada ada ia, ya Allah terkaya daripada yang menjadikan ia, yang menjadikan Allah. Terkaya mana? Tiada ada ia terkaya, yakni tak berhajat. Kalaulah Allah Ta'ala itu tak berhajat kepada menciptakan ia, tali niscaya berkehendak ia, ya Allah, kepada yang menjadikan dia, yang menjadikan Allah. Tu qiyas pertama. Tu qiyas pertama, qadiyah pertama. Ni qadiyah kedua pula, haraf istisna. Tetapi berkehendaknya Allah kepada yang menjadikan dia, menjadikan Allah itu mustahil. Tu naqid tali. Naqid tali. Maka dia punya natijah pun naqid muqaddam. Apa muqaddam dia tadi? Iaitu jikalau tiada ada ia, Allah Ta'ala berdiri dengan sendiri. Mana natijah dia? Allah Subhanahu Wa Ta'ala berdiri ia dengan sendiri. Dengan mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala terkaya daripada yang menjadikan dia. Noktah. Tu kias yang pertama. Kias yang kedua, sebab apa? Kerana bahawasanya sya'an, jikalau berkehendak ia, ya Allah, jikalau berkehendak ia, ya Allah, kepada yang menjadikan dia, yang menjadikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, niscaya adalah ia, ya Allah, baharu. Tetapi istisna, keadaan Allah itu baharu, itu mustahil. Tu. Tengok muqaddam dia. Mana muqaddam? Jikalau berkehendak ia, ya Allah, kepada yang menjadikan dia, tali niscaya adalah ia, ya Allah, baharu. Okey, qadiyah kedua, bagi kias yang kedua. Tetapi keadaannya kerana Allah baharu, itu mustahil. Itu naqid tali. Natijah dia naqid muqaddam. Mana? Muqaddam dia tadi kata berkehendak ia kepada yang menjadikan dia. Naqid dia ialah tidak berkehendaknya Allah kepada yang menjadikan dia. Okey. Sekarang ni dalam syarah dalam syarah Mubarahik, Tuan Mina kata apa tadi? Menghazahkan daripada tiap-tiap daripada kedua dalil. Apa kedua dalil? Iaitu dalil yang berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu bukan zat, bukan sifat, dan dalil berkenaan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu tidak berhajat kepada mukhassis. Okey, dua dalil tu. Dua dalil ni musannif menghazahkan kias yang pertama. Tadi kita dah kata dah, kias yang pertama untuk kata Allah Ta'ala itu bukannya sifat, tak ada. Sama juga kias yang kedua, dalil yang kedua bagi kias yang pertama, tak ada juga dalam Matn Mubarahik. Tengok kias yang pertama pada dalil kedua. Dia kata apa? Jikalau tiada ada ia berdiri dengan sendirinya, niscaya berkehendak ia kepada menjadikan dia. Tak ada dalam Mubarahik. Tu kias pertama. Kias pertama bagi dalil kedua, tak ada. Begitu juga kias pertama bagi dalil yang pertama, tak ada juga. Tapi kias yang kedua ada. Cumanya bagi kias yang kedua, bagi dalil yang kedua, dia kata dan istisna kias yang kedua. Istisna kias yang kedua, yakni yang kedua ni dalil berkaitan dengan apa? Dalil berkaitan dengan Allah Ta'ala tak berhajat kepada mukhassis. Dia hazahkan istisna dia. Tengok dalam bahasa Arab, law ihtaja ila mukhassisin lakana hadithan. Tak ada dah walakin ke apa, tak ada. Tapi dalam Aqidatul Najin dia syarah, jikalau berkehendak ia kepada yang menjadikan dia, niscaya adalah ia baru. Ini ada dalam matan. Law ihtaja ila mukhassisin lakana hadithan. Tapi tak ada istisna. Maka Tuan Mina kita bawa mari istisna dia. Tetapi keadaannya kerana Allah itu baharu, mustahil. Jadi ada dua dalil, dan setiap dalil ni kias dia ada dua pula. Kias dia ada dua. Setiap satu dalil ni, kias pertamanya dibuang musannif. Tetapi kias yang pertama, dalil yang pertama bagi kias yang kedua disebut penuh. Dalil yang kedua, dalil yang kedua, kias yang kedua dihazahkan istisna. Tu. Habis. Kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Dan kata musannif rahimahullah Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi, dan sifat itu, yakni sifat wujudi itu, tiada bersifat ia sifat wujudi dengan sifat ma'ani, tak ada. Dan tiada, yakni tiada bersifat ia sifat wujudi dengan sifat ma'nawiyah. Betul tak? Betul. Itu kata musannif. Apa maksud dia? Artinya, arti dengan makna maksudnya, maksud musannif.
Sebab apa musannif dak letak qiyas yang pertama dan istisna tu? Tuan Mina sebut lah. Kerana memada dengan dua dalil. Mada dah. Macam Allah Ta'ala sebut, "Lau kana fihima alihatun illallahu la fasadata." Tak ada istisna. Sebab apa tak ada istisna? Memada. Faham lah. Buat diri lah. Wa qala Syekh Syarih rahimahullahu ta'ala, bersalahan sifat nafsiyah. Tu. Jadi dia kata, apa maksud dia? Apa maksud kata musannif ni? Mana tadi? Bersalahan sifat nafsiyah. Mana sifat nafsiyah? Seperti wujud. Dan sifat salbiyah seperti qidam dan baqa'. Maka bahawa sifat itu, sifat salbiyah dan nafsiyah itu bersifat silap. Maka bahawa sifat itu, sifat wujudi itu, bersifat ia sifat wujudi dengan keduanya, dengan nafsiyah dan salbiyah. Bahaya tu nyonya. Sifat ma'ani bersifat dengan sifat salbiyah. Sifat dengan salbiyah, dia bersifat dengan qidam. Sifat kudrat bersifat dengan qidam, baqa', mukhalafah lil hawadith, qiyamuh bi nafsihi, wahdaniyah. Dan sifat nafsiyah wujud. Begitu juga sifat iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Dia bersifat dengan sifat nafsiyah dan bersifat dengan sifat salbiyah. Yakni bahawa sifat ma'ani itu bersifat ia sifat ma'ani dengan wujud. Dengan wujud. Sifat tak? Sifat. Batu kita kata dia wujudi. Apa wujud? Dan iaitu wujud sifat nafsiyah. Dia putar lagu tu je lah. Faham tak? Dia putar balik. Dan atau kepada bersifat ia. Dan bersifat ia sifat ma'ani dengan qidam dan baqa'. Bukan ni je. Bahkan semua sifat ma'ani salbiyah lah. Dan keduanya, yakni padahal bermula keduanya qidam dan baqa' daripada, yakni adalah keduanya daripada sifat salbiyah. Jadi sifat kudrat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam, iradat, semuanya itu bersifat dengan salbiyah dan bersifat dengan sifat nafsiyah. Tu. Dan tak boleh ma'ani bersifat dengan ma'ani. Tidak ada yang namanya kudrat yang kudrat. Tak ada. Kudrat yang bersifat dengan kudrat, tak ada. Kudrat yang bersifat dengan kalam, tak ada. Kalam yang bersifat dengan iradat, tak ada. Kalau tidak, dia akan tasalsul. Maka mutasalsul mustahil. Kalau kita kudrat bersifat dengan kudrat, kudrat yang kedua bersifat dengan kudrat, kudrat yang ketiga bersifat dengan kudrat, sampailah bila-bila tak sudah. Itu mustahil. Noktah, kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan bermula dalil bahawa sifat itu tiada bersifat ia sifat dengan segala sifat ma'ani. Dan bermula dalil bahawa sifat itu sifat mana? Sifat ma'ani itu, ataupun sifat wujudi itu tiada bersifat ia sifat ma'ani dengan segala sifat ma'ani, yakni dengan segala sifat ma'ani yang lain. Dan tiada bersifat ia sifat ma'ani dengan segala sifat ma'nawiyah, yakni segala sifat ma'nawiyah yang lain. Kerana ini melazimi ma'ani. Kerana ma'nawiyah ni melazimi ma'ani. Bahawasanya ni dalil dia. Jikalau menerima ia sifat ma'ani akan sifat yang lain, yakni sifat yang lain yang jenis wujudi juga, niscaya lazimlah bahawa sifat yang lain itu menerima sifat yang lain pula. Itu sifat kudrat bersifat dengan kudrat. Kudrat yang kedua berhajat pada kudrat ketiga pula. Kudrat ketiga, empat pula. Keempat, kelima pula. Sampai sudah. Kerana tiada berlainan antara keduanya dua sifat itu. Kalau kudrat pertama dan kudrat kedua, sama tak? Sama, tak berlainan. Kudrat bersifat dengan kudrat. Kudrat pertama dan kudrat kedua. Apa beza dia? Tak beza. Dua-dua wujudi. Maka sifat yang kedua, kudrat itu akan bersifat dengan kudrat yang ketiga pula. Sifat kudrat yang ketiga, keempat pula. Akan bersifat yang kelima pula. Keenam pula sampai kesudah. Hingga tiada berkesudahan selama-lamanya. Noktah. Jadi tasalsul, maka tasalsul mustahil. Dan yang demikian tiada berkesudahan selama-lamanya itu tasalsul. Tu. Dan sungguhnya nya'an telah terdahulu bahawa tasalsul itu mustahil. Noktah. Jadi jikalau menerima ia akan sifat yang lain, niscaya lazimlah bahawa sifat yang lain itu menerima sifat yang lain pula. Maka hak tu mustahil.
Jadi kita buat kias sendirilah, kias syarti sendiri. Jikalau menerima ia akan sifat yang lain, tali, niscaya lazimlah bahawa sifat yang lain itu menerima sifat yang lain pula. Buat nakid dia, nakid tali, iaitu sifat yang lain menerima sifat yang lain pula, yakni sifat yang wujudi yang lain pula itu mustahil. Maka sifat yang lain itu tidak boleh bersifat dengan sifat lain. Itu dia punya natijah. Buat sendiri natijah dia. Dan kata musannif Imam Sanusi, dan jikalau berkehendak ia sifat ma'ani ke dan jikalau habis tu. Dan jikalau ni kias ataupun nak membahaskan berkaitan dengan kias, Allah Ta'ala tak berhajat kepada mukhasis pula. Dan jikalau berkehendak ia Allah kepada yang menjadikan dia, yang menjadikan Allah, niscaya adalah ia Allah baru. Kalau Allah Ta'ala berkehendak jadi baru. Artinya maksud kata musannif, kerana bahawasanya tiada berkehendak bagi demikian yang membaharukan, melainkan yakni yang berkehendak kepada yang membaharukan itu ialah yang baharu. Orang yang baharu saja, makhluk saja yang berhajat kepada orang yang menjadikan dia. Makna orang yang tak berhajat kepada yang menjadikan dia panggil qadim, tak panggil baharu. Kerana yang qadim itu tiada berkehendak, yakni tiada berkehendaklah oleh qadim kepada fa'il, pembuat yang menjadikan dia, yang menjadikan oleh fa'il akan qadim tadi. Noktah. Jadi Allah Ta'ala sabitlah sifat qadim, sabitlah sifat qidam, sama ada qidam zati atau qidam sifati. Maka Allah Ta'ala zat dia tidak baharu dan sifat-sifat dia pun tidak baharu. Tidak baharu lah. Betul lah, tidak baharu. Habis itu sifat burhan bagi qiyamuhu ta'ala binafsihi. Selesai kias itu. Sekarang masuk burhan yang seterusnya, sifat salbiah yang terakhir. Kata syarih rahimahullahu ta'ala, dan adapun dalil wahdaniyah Allah Ta'ala, maka iaitu dalil wahdaniyah Allah Ta'ala ialah firman Allah Ta'ala. Ambil berkat sikit daripada dalil Quran. Wa ilahukum ilahu wahid, dan bermula Tuhan kamu itu Tuhan yang satu. Wa ilahukum ilahu itu mubtada wa huwa mudhaf, kum mudhafu ilaih, ilahun khabar, wahidun sifat. Dan dalil aqli habis. Senang, ringkas. Biasanya orang buat dalil dengan surah Al-Ikhlas lah, qul huwallahu ahad. Kemudian mari dalil aqli, dan dalil yakni dan bermula dalil aqli itu seperti, yakni adalah ia seperti kata Syekh radhiyallahu ta'ala anhu, iaitu Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi radhiyallahu ta'ala anhu. Bila itlaq Syekh dalam kitab fiqh kena kepada Imam Asy-Syirazi. Sebab apa? Sebab Imam Syirazi Nabi SAW panggil dia sebagai Syekh dalam mimpi dia. Maka sejak daripada tu dia suruh panggil dia Syekh, kerana itu gelaran yang diberikan Nabi SAW. Maka bila diitlaqkan Syekh dalam kitab fiqh, itu tuju kepada Imam Asy-Syirazi. Kata syarih rahimahullah, kata musannif rahimahullah, wa amma burhanu wujubil wahdaniyati lahu ta'ala wa amma burhanu wujubil wahdaniyati lahu ta'ala fali'annahu fahuwa zahirun. Khabar burhan. Burhanu mubtada, wujubi mudhafu ilaih, al-wahdaniyati mudhafu ilaih, Allah jar majrur, ta'ala kila fali'annahu fahuwa zahirun. Tara khabar bagi burhan. Li'annahu law lam yakun, fali'anna Allah law lam yakun law lam yakunillahu wahidan la lazima alla yujada syai'un minal alami liluzumi ajzihi ajzillah hina idhin adamu wujudi syai'in, hina idh la yujad syai'un minal alam. Gitu. Hina idhin la yujad syai'un minal alam. Jadi lemah tu kalau tak ada satu daripada alam.
Terjemahan dia, dan adapun tanda wajib wahdaniyah bagi Allah Ta'ala itu, maka ialah zahir. Maka zahir ia, kerana bahwasanya Allah, jikalau tiada ada ia Allah Esa, jawab talinya niscaya lazim bahawa tiada dapat suatu daripada alam ini. Sebab apa? Kerana lazim lemahnya Allah pada ketika itu, pada ketika tiada suatu daripada alam ini. Noktah. Tu terjemahan Ummul Barahin. Sekarang pergi kepada syarih. Ertinya, yakni maksudnya, kata musannif, bermula takrir huraian burhan ini. Dia nak buat huraian burhan. Kias yang pertama, qadiyah yang pertama, jikalau tiada ada ia Allah Esa, itu muqaddam. Niscaya lazim bahawa tiada dapat suatu daripada alam ini, itu tali. Lepas tu qiyas yang pertama, qadiyah yang kedua, istifna. Tetapi tiada wujud suatu daripada alam ini, batilun. Batilun makna apa? Mana ni naqid tali, iaitu tali dia kata tadi tiada dapat suatu daripada alam. Lepas tu qadiyah yang kedua kata tak boleh begitu, mana naqid lah. Jadi bila naqid tali, natijah dia naqid muqaddam. Muqaddam dia apa tadi? Tiada ada ia Allah Esa. Mana naqid tiada ia Allah Ta'ala Esa? Naqid dia Allah Ta'ala Esa. Tu natijah dia. Tu. Bagaimana dikatakan batil? Batil tu dengan nyata pandang, yakni musyahadah. Nyata pandang, yakni nyata pandang pada pandangan zahir, mata lendir. Tu musyahadah basar, bukan musyahadah basirah. Maka batallah barang yang membawa ia barang kepadanya, kepada tiada wujud suatu daripada alam. Jaganya tu. Apa barang yang membawa kepada tiada wujud daripada suatu alam ni? Dan iaitu barang yang membawa ia barang kepadanya, kepada lazim bahawa tiada dapat suatu daripada alam tu, ketiadaan keadaannya Allah Esa. Jadi lazim daripada ketiadaan Allah Esa, maka tidak ada alam. Itu. Jadi yang membawa kepada tiada alam ni, iaitu apa? Tidak esanya Tuhan, itu pun mustahil. Kerana tiada alam ni mustahil, maka yang membawa kepada tiada alam pun mustahil, iaitu tidak esanya Tuhan, itu pun mustahil. Noktah. Dan apabila batal yang demikian itu, demikian kata tiada suatu daripada alam ini, sabitlah naqidnya, naqid bagi tidak esa. Apa yang naqid bagi tidak esa? Esa lah. Dan iaitu naqidnya itu mana? Esa Tuhan. Yang dituntut iaitu fahuwal matlub, yang dituntut untuk diiktiqadkan. Tu. Yang dituntut, yakni yang dituntut akan i'tiqad dia. Tu. Noktah situ. Mudah. Tu takrir dalil bagi burhan wahdaniyah. Satu je. Dia tak macam sebelum-sebelum ni. Ada 4, ada 2, ada 3 dan sebagainya. Kata syarih rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dia pun nukil daripada Syekh Al-Hudhudi rahimahullahu ta'ala. Dan kata Syekh Al-Hudhudi, yakni bahawasa dalil keadaan Tuhan kita esa, tiada banding baginya, bagi Allah Tuhan tu, pada ketuhanan itu. Dia kata dalil keadaan Tuhan kita esa, tiada banding baginya, bagi Tuhan kita tu, dari sudut ketuhanan. Yang ni tak ada satu pun yang boleh dipanggil sebagai Tuhan macam Tuhan kita. Dari sudut ketuhanan dengan Allah Ta'ala, tak ada orang yang boleh dijadikan ataupun disebut sebagai bersifat dengan sifat ketuhanan melainkan Allah. Bahawasanya bahawasa dalil keadaan Tuhan kita esa, tiada banding baginya pada ketuhanan itu, bahawasanya tu khabar bagi bahawasa. Dalil tu isim bahawasa. Tu. Jaga tu. Bahawasanya Allah, jikalau ada sertanya serta Allah, Tuhan yang kedua. Ni seolah-olah dalil yang kedua ni. Kias yang kedua lah kita kata. Jikalau ada sertanya serta Allah, Tuhan yang kedua. Tuhan yang kedua tu sifat yang mempunyai kudrat, yang dapat mengadakan suatu, yakni akan suatu, atau dapat mengadamkan, dapat meniadakan suatu. Mana suatu? Bayan daripada segala mungkinat,
Talinya, jawabnya, niscaya lazimlah bahawa tiada diperoleh suatu daripada alam ini. Sama jugalah. Dia membawa kepada tiada memperoleh suatu daripada alam ini. Tadi kata jikalau Allah Ta'ala tak esa. Hak ni dia tafsirkan. Tak esa tu apa? Yang ni jikalau ada Tuhan lain yang ada beri kudrat, ada yang boleh beri bekah pada kudratnya macam Allah Ta'ala. Seolah-olah nak menisbahkan ketuhanan selain Allah. Kalau begitu, niscaya tak ada alam ni. Kerana apa? Kerana lazim lemahnya Allah ketika itu. Ketika mana? Ketika ada sertanya Tuhan yang kedua. Lazimlah lemahnya Allah ketika itu yang demikian itu. Lazimlah lemahnya Allah ketika itu. Ketika itu ketika itu, ketika tiadanya alam, tiadanya suatu daripada alam. Lazimlah lemahnya Allah ketika itu, ketika tiada diperoleh suatu daripada alam. Yang demikian itu, yakni oleh sebab demikian itu, demikian ada Tuhan yang kedua. Itu nukta situ. Gila, silap. Kerana lazim lemahnya ketika itu, yang demikian itu. Mustahil itu khabar, lazim ke khabar kerana. Lazim tu isim dia. Mustahil itu khabar kerana. Demikian itu tu macam lebih, bukan lebih maksudnya. Payah juga tu. Kerana lazim lemahnya, yakni lazimlah oleh lemahnya Allah ketika itu, ketika tiada alam. Yang demikian itu, okey, betul lah. Yang demikian itu tu ayat baru. Bukan ayat baru. Gini kerana lazim lemahnya Allah ketika itu, ketika tiada alam. Yang demikian itu, demikian tiada alam, mustahil. Begitu. Tu nada dia. Baru jumpa. Sebab apa mustahil? Kerana bahawasanya sya'an menyalahi, ataupun kerana bahawasanya tiada alam ni menyalahi oleh pendapat dan ayan. Pendapat ni lah idrak kita ni lah, dan ayan mata lendir kita, ataupun penglihatan kita, ayan. Reality kita. Tu kita nampak dah ada alam ni, tiba-tiba kita kata tiada alam. Tak boleh. Tu dinukilkan oleh Syekh Al-Hudhudi rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Dan bermula kenyataan yang demikian itu, dan bermula kenyataan yang demikian itu, demikian kata mustahil tiada alam ini, bahawasanya sya'an telah terdahulu wajib umum ta'aluk kudrat Allah itu dengan sekalian mungkin. Kita dah belajar dah bab kudrat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana ta'aluk kudrat Allah ta'ala itu meliputi kepada segala perkara yang mungkin. Maka mustahil ada benda lain, zat lain yang ada sifat ketuhanan macam Allah dan dia buat alam. Syarik billah. Tak boleh. Sebab kalau ada Tuhan lain selain Allah yang buat alam, makna kudrat Allah tidak umum ta'aluk dia. Makna ada kongsi. Maka jikalau takdirkan ada suatu yang maujud baginya, bagi suatu itu daripada kudrat, maka jikalau ditakdirkan ada suatu yang maujud, suatu zat yang ada baginya, bagi maujud itu daripada kudrat. Gini ya. Jikalau ditakdirkan ada suatu yang maujud baginya, bagi Allah. Apa suatu yang maujud? Yakni suatu yang maujud yang lain baginya, bagi Allah Ta'ala. Ada syarik lah. Apa suatu tu? Daripada kudrat. Kuasa atas menjadikan satu mungkin. Yang mana suatu benda yang lain yang maujud tadi, bagi yang sekutu bagi Allah Ta'ala itu, dapat menjadikan satu mungkin. Barang mungkin ada ia barang. Yang ni apa-apa sahaja perkara yang mungkin dia boleh buat. Kalau ada benda begitu, kalau ada benda begitu, tu contoh. Seperti kudrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang dia buat tu menjadikan satu mungkin tu seperti kudrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada benda maujud lain yang ada kudrat sama macam Tuhan, yang boleh buat apa-apa perkara mungkin. Niscaya lazim tatkala ta'aluk demikian dua kudrat itu, bahawa tiada diperoleh suatu daripada alam dengan keduanya, dengan kedua kudrat tadi. Tak boleh. Sebab apa? Kerana barang yang lazim atasnya, atas ada sabit dua kudrat, daripada menghasilkan yang sudah hasil. Itu yang pertama. Kalau ada dua kudrat,
Maknanya contohnya Allah Ta'ala telah menciptakan bumi. Lepas tu ada Tuhan lain nak menciptakan bumi. Tahsilul hasil. Tu takdir pertama. Apa tahsilul hasil? Apa? Mana tadi? Mana tadi? Hilang. Okey. Lazim atasnya mana tadi hilang lah. Lazim tatkala ta'aluk demikian dua kudrat itu bahawa tiada diperoleh suatu daripada alam dengan kedua kudrat itu. Mana? Kerana barang yang lazim atasnya atas sabit dua kudrat pada satu alam, pada membuatkan satu alam tu, daripada menghasilkan yang sudah hasil. Tu dia panggil tahsilul hasil. Erti menghasilkan yang sudah hasil ialah mengada salah seorang daripada keduanya, Tuhan atau dua kudrat, akan maujud, akan perkara mungkin yang maujud itu, kemudian daripada sudah mengadakan mungkin yang maujud tadi oleh seorang lagi. Contoh kita kata Allah buat dah bumi, tiba-tiba ada seorang Tuhan lagi buat lagi bumi. Tu tahsilul hasil. Itu dia panggil takdir kedua. Boleh tak berlaku begitu kalau ada dua kesan kudrat? Boleh. Itu mustahil. Atau keadaan asar yang satu, dua asar. Satu benda yang sepatutnya perlu diberi bekah pada dia tu seorang je, tiba-tiba ada dua yang boleh beri bekah. Contohnya jauhar firid. Jauhar firid nak ada dia mestilah daripada seorang saja yang beri bekah. Tiba-tiba ada dua Tuhan buat jauhar firid sekaligus. Tak boleh. Sebab apa? Kerana bahawa masalah itu titik situ lah. Jadi ada dua takdir, sama ada dia tahsilul hasil ataupun memberi kesan kepada satu perkara, satu benda yang sepatutnya benda tersebut dapat satu kesannya. Tiba-tiba ada dua muathir yang boleh beri bekah kepada satu benda yang sepatutnya satu benda tu hanya boleh terima satu muathir saja. Macam Imam Bajuri dalam kitab beliau Hasyiah Tahqiqul Maqam, dia cerita berkaitan dengan, dia buat contoh pen. Dua pen tidak boleh buat satu titik yang sama, tak boleh. Mesti akan ada dua titik yang berbeza. Andai kata kalau kita kata satu titik boleh, mana? Yang pertama kita conteng titik pertama, yang pen kedua pun titik yang sama. Titik di tempat yang sama. Tu tak tu tak boleh. Mana ada dua kesan juga. Dia naknya boleh tak? Dua pen ni boleh buat satu titik yang sama. Bukan satu titik, ni satu secara bertindih, bukan. Tak boleh. Itu juga jauhar firid, nak buat dia tu tak boleh dua benda yang berbekal, mesti satu. Kerana bahawa masalah itu difardukan pada suatu yang tiada menerima bahagi. Kerana bahawa masalah itu masalah keadaan asar yang satu, dua asar tu difardukan, difardukan masalah itu pada suatu yang tiada menerima bahagi. Masalah ni terkena kepada benda yang tak terima bahagi. Mana? Seperti jauhar firid. Masalah ni. Adapun masalah tadi tahsilul hasil, itu tak tertentu pada jauhar firid, bahkan jisim pun boleh. Iaitu jauhar firid. Apa pula jauhar firid ni? Mengaji sikit. Suatu yang tiada dapat dibahagi dengan suatu jalan jua pun. Yang ni tak boleh belah bahagi dah. Tak boleh potong, tak boleh kerat, tak boleh kerisik dah. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, yakni tiada dapat dibelah. Apa maksud tak boleh dibahagi dengan suatu jalan pun? Tak dapat dibelah dan tiada dapat dikerat. Tambah sikit, yakni tak dapat dikerat, tak dapat dibelah, tak dapat dikerisik. Macam makulat tu. Tak dapat dikerat, potong tu lah. Yang mana kalau sesuatu tu ada panjang saja seperti benang, dia terima kerat je. Belah tak boleh, kerisik tak boleh. Kalau papan yang nipis, dia boleh terima kerat, dia boleh terima belah, tapi tak boleh terima kerisik. Adapun pokok yang tebal, dia boleh kerat, dia boleh belah, dia boleh kerisik atau tebang. Seperti mana yang kita bahas dulu berkaitan sifat wahdaniyah ataupun wahdaniyah lah, kamuttasil. Kemudian kata musannif rahimahullah taala, maka tak dapat tiada daripada lemah kedua muathir tadi. Jika difardukan tiada diperoleh dengan keduanya.
Apa? Mana tadi? Maka tak dapat tiada. Yang ni mestilah daripada lemah kedua Tuhan tu. Kedua Tuhan yang ada dua kudrat tu. Yang ada yang ada kudrat yang bersifat ketuhanan tu. Bila kata lemah tu, jika difardukan tiada diperoleh dengan keduanya. Dengan kedua kudrat tadi atau dua Tuhan tadi, atau tak dapat tiada daripada salah seorang daripada keduanya, daripada kedua kudrat tadi ataupun Tuhan tadi. Nak kata apa ni? Maka tak dapat tiada daripada lemah keduanya. Dua-duanya tu lemah jika difardukan tiada diperoleh dengan keduanya. Okey, faham? Atau tak dapat tiada daripada salah seorang daripada demikian. Okey. Jadi lemah kedua-duanya. Mana Tuhan A dan Tuhan B, kita katakan dia ni lemah. Sebab apa? Jika difardukan tiada diperoleh dengan keduanya. Yang ni tiada diperoleh suatu dengan sebab keduanya, kedua kudrat tu. Contohnya bumi. Bumi ni tak akan hasil melainkan kena ada dua kudrat ni baru hasil. Mana dua Tuhan ni lemah. Dua Tuhan ni lemah. Ataupun mana ni? Atau tak dapat tiada daripada salah seorang daripada keduanya. Salah seorang daripada salah seorang daripada keduanya. Salah seorang daripada mana? Salah seorang daripada dua kudrat ataupun dua muassir tadi. Okey, contoh dua Tuhan. Sekarang ni dia buat bumi. Siapa yang buat bumi? Tuhan A boleh buat bumi. Tuhan B tak boleh buat bumi. Lemah juga apa? Lemah juga tu. Dua-dua lemah juga. Dua-dua lemah juga. Sebab apa? Tak maunya A ni dia yang B ni dia kata lemah tak buat bumi ni. B ni lemah sebab apa? Sebab katanya Tuhan tiba-tiba tak boleh buat bumi. Lemah lah. Lepas tu A yang boleh buat bumi lemah juga. Lemah juga. Sebab apa? Sebab ada nisbah ketuhanan macam dia. Lemah dia. Walaupun boleh buat bumi, tapi ada nisbah ketuhanan yang lain daripada dia. Lemah juga. Kerana apa? Kerana bila nisbah ketuhanan yang selain daripada A, boleh jadi B akan menghasilkan bumi, tapi A tidak. Tu Maka dikata jika difardukan diperoleh, yakni diperoleh suatu dengan salah seorang daripada keduanya, kedua kudrat atau muassir tadi, tiada diperoleh dengan taulannya, yakni tiada diperoleh suatu, tak boleh menghasilkan suatu dengan taulannya seorang Tuhan yang lain, Tuhan yang lain, kawan dia lah, sekutu dia, dua Tuhan kan. Dan lazim daripada lemah salah seorang, dan lazim daripada lemah salah seorang daripada kedua itu, lemah pula taulannya salah seorang. Ni nak jelaskan mana yang nombor dua tadi tu, iaitu kalau salah seorang boleh buat bumi, salah seorang tak boleh, kenapa dia panggil A ni lemah juga? Ini nak kata ni. Kerana apa? Kerana bahawasanya sya'an ia Tuhan, ia seorang daripada keduanya yang boleh buat suatu tu, seumpama orang yang tak dapat hasilkan suatu tu. Sama je. Sama tu pada ketuhanan. Tu takdir yang kedua tu. Tu takdir yang kedua. Jadi takdir yang pertama tu tak ada masalah, jelas. Bila kata soal contohnya bumi, nak buat bumi, dua Tuhan kena ada baru boleh buat bumi. Makna lemah dua-dua sebab saling berhajat. Takdir yang kedua, Tuhan A, Tuhan B. Tuhan B tak boleh buat bumi, A boleh buat bumi. B lemah kerana tak boleh menghasilkan bumi, A pun lemah sebab ada nisbah ketuhanan yang lain. Tu mudah tu. Dan apabila lazimlah keduanya Tuhan itu pada satu mungkin itu, pada satu perkara yang mungkin, niscaya lazim pula lemah keduanya Tuhan tadi pada sekalian mungkin. Itu baru takdir satu mungkin. Takdir satu mungkin. Contoh Jawhar Hafiri. Jawhar Hafiri. Tuhan A buat Jawhar Hafiri. Bila dah buat Jawhar Hafiri, Tuhan B tak boleh buat lah. Tak boleh buat Jawhar Hafiri yang sama. Kena buat Jawhar Hafiri yang lain. Jawhar Hafiri yang sama tak boleh. Maka Tuhan B lemah. Tuhan A pun lemah sebab ada nisbah ketuhanan macam Tuhan A. Maka bila satu benda mungkin pun payah nak buat dua Tuhan ni, apatah lagi semua perkara yang mungkin. Tu Kemudian kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, apabila lazimlah lemah keduanya pada satu mungkin, niscaya lazim pula lemah keduanya pada sekalian mungkin. Lemahlah kau. Kerana tiada berlain-lainan, yakni tiada berlain-lainan antara satu mungkin dengan mungkin yang lain. Tak lainan, sama saja. Benda mungkinat, cuma benda tu beza. Dan yang demikian itu, demikian mana? Demikian kata
Demikian itu, demikian kata lemah keduanya pada sekalian mungkin tu melazimkan mustahil wujud sekalian yang baharu ini. Kalau benda yang mungkin yang lebih luas daripada baharu tu pun tak boleh, apatah lagi benda yang baharu, seolah-olah membawa kepada mustahil lah baharu, benda baharu ni ada. Dan iaitu mustahil wujud sekalian yang baharu tu terlebih sangat nyata lemahnya. Gitu lah. Gini. Betul baca. Macam langkau mustahil. Dan iaitu wujud sekalian yang baharu ni mustahil. Dan iaitu mustahil wujud sekalian yang baharu ni mustahil. Dengan makna tak wujudnya sekalian yang baharu ni mustahil. Noktah. Sebab apa mustahil? Kerana menyalahi ayan, menyalahi musyahadah mata lendir, menyalahi realiti sekarang ni dah ada dah. Dan pendapat idrak. Dan apabila nyata wajib lemah keduanya Tuhan serta muafakat. Tu. Dan apabila nyata wajib lemah keduanya, kedua Tuhan serta muafakat. Dia kan ada dua takdir, satu muafakat Tuhan, satu mukhalafah Tuhan kan. Hak ni muafakat Tuhan ni. Kalau muafakat Tuhan ni pun dah mustahil, dah lemah, maka serta bersalahan itu terlebih sangat nyata lemahnya. Bersalahan apa dia? Dia panggil mukhalafah. Kalau kita kata Tuhan ni muafakat nak buat satu benda, boleh takdir dua. Pertama, tahsilul hasil. Tuhan A dah buat bumi, Tuhan B buat bumi pula. Ataupun nak buat satu benda, Tuhan A dapat buat, Tuhan B tak dapat buat. Sama-sama muafakat nak buat, cuma Tuhan B tak dapat buat, Tuhan A dapat buat. Tuhan B lemah, Tuhan A pun lemah sebab ada nisbah ketuhanan. Itu kalau muafakat. Kalau kita mukhalafah, takdirkan mukhalafah, Tuhan A nak buat nak buat bumi, Tuhan B tak mau buat bumi. Agak-agak jadi macam mana? Lagi punah lah. Tu maksud dia. Lagi punah lah. Tu kata lebih nyata lemahnya. Habis. Dan dengan inilah, dengan dalil muafakat dan mukhalafahnya dua Tuhan ni, diketahui bahawasanya sya'an tiada memberi bekas bagi kudrat kita pada suatu perbuatan daripada segala perbuatan kita. Faham sini? Kata kita ni tak beri bekas macam Mu'tazilah kata. Yang beri bekas apa? Allah Ta'ala sahaja. Kalau kita macam Mu'tazilah, kita yang beri bekas, makna kita sama beri bekas dengan Tuhan. Mana Tuhan seolah-olah apa? Seolah-olah berhajat pada kita pula, wasilah kepada kita untuk beri bekas pada perbuatan kita sendiri. Padahal dia yang bagi, dia yang buat. Mana Allah Ta'ala tak buat apa? Bila Allah Ta'ala tak buat perbuatan kita itu, menunjukkan Allah Ta'ala lemah. Kerana ada yang beri bekas yang lain selain Allah Ta'ala. Cuma Mu'tazilah kita tak hukum fasik. Kerana apa? Kerana dia kata iradat kudrat tu Allah cipta. Tu yang memalingkan dia daripada kita hukumkan dia kafir. Adapun ulama mawara'an nahar, dia kata kafir lah sebab dia macam lebih teruk pada majusi, seperti mana yang kita bahas dulu. Tu pandangan dhaif lah. Kemudian kata musannif, dan jika memberi bekas bagi kudrat kita ini, niscaya lazimlah barang yang telah terdahulu, mana daripada tahsilul hasil atau keadaan athar, keadaan satu kesan, yang satu dua athar, yakni ada dua athar. Mana perbuatan kita ni? Bila perbuatan kita boleh beri bekas, dia lazim dua. Mana? Sama ada tahsilul hasil. Kita yang beri bekas, berlaku sesuatu, tiba-tiba Allah pun buat juga. Jadi tahsilul hasil. Kita buat dulu ke Allah buat dulu? Kalau Allah buat dulu, kita buat kemudian, tahsilul hasil juga. Kita buat dulu, Allah buat kemudian, tahsilul hasil juga. Ataupun nak jadikan perbuatan itu terjadi, berlakunya dua asar. Mana? Kudrat kita dengan kudrat Allah. Dua-dua beri bekas. Bermula i'tiqad yang sahih bahawa Allah Ta'ala menjadi ia Allah bagi sekalian hamba-Nya Allah akan kudrat. Connection dia tak apa nak elok mana. Ya hujan sikit sini. Okey, beres. Jadi dia kata, ni i'tiqad yang sahih. Ni i'tiqad yang betul. Ni i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah ni. Apa dia kata? Dan bermula i'tiqad yang sahih bahawa Allah Ta'ala menjadi ia Allah bagi segala hamba-Nya hamba Allah akan kudrat. Ini i'tiqad yang sahih. Ahlus Sunnah wal Jamaah kata Allah yang cipta kudrat. Betul lah.
yakni kuasa atas segala perbuatan mereka itu, yakni Allah Ta'ala berkuasa atas segala perbuatan mereka itu hamba yang ikhtiariyah, yang menyertai ia kudrat Allah akan dia sebenarnya Allah Ta'ala menjadi ia bagi segala hambanya akan kudrat. Betul lah tu. Perbuatan mereka itu yang ikhtiariah, yang bangsa ikhtiari, yang menyertai ia kudrat Tuhan akan dia akan perbuatan tu, akan perbuatan usaha hamba tu. Bukan silap. Dan bermula i'tiqad yang sahihnya bahawa Allah Ta'ala menjadi ia Allah bagi segala hambanya Allah akan kudrat. Apa dia? Yakni kuasa atas segala perbuatan mereka itu hamba. Mereka perbuatan tu sifat yang ikhtiariah, yang menyertai ia kudrat hamba akan perbuatan ikhtiariah itu, dan tiada memberi bekas. Dan ni padahal tiada memberi bekas ia kudrat hamba pada perbuatan mereka itu yang ikhtiariah. Jaga tu. Allah cipta kudrat pada kita beri bekah tak? Tak beri bekah. Lepas tu saya ikhtiar dia. Betul? Dan hanya yang memberi bekas itu kudrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendirinya, kudrat Allah. Dan kudrat yang baru itu didapat akan segala af'al, segala perbuatan-perbuatan yang ikhtiariyah. Pada hamba. Tiada dengan dia, tiada dengan kudrat yang baru secara langsung. Itu. Dan kudrat yang baru itu didapat disertai akan segala af'al yang diikhtiariah padanya pada hamba. Tiada dengan dia, yakni tiadalah kudrat hamba itulah. Tiadalah kudrat memberi bekas perbuatan hamba itu dengan kudrat hamba. Itu kudrat ni hanya menyertai perbuatan hamba, bukan kudrat itu yang beri bekas. Bukannya perbuatan itu diberi bekaskan dengan kudrat dia, kan? Tapi yang beri bekas ialah kudrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti api, nisbah kepada menghanguskan. Nyata hangus itu sebab berjumpa dengan api. Tiada dengan api itu. Hakikat yang menghanguskan ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas tu ada menghangus tu sebab jumpa dengan api. Api tu bukan beri bekas. Api tu hanya menyertai je ketika menghangus tu. Tiada dengan api, yakni tiadalah menghangus itu secara zati dengan api, secara beri bekas dengan api, bukan. Ia hanya menyertai. Yang beri bekas sungguh pada menghangus Allah Ta'ala, tapi menghangus tu disertai api. Faham? Kudrat kita hanya disertai dengan perbuatan kita. Beri bekah Allah Ta'ala, bukan kita. Tu Allah Rabbi. Yang menghanguskan Allah, yang menghanguskan, yakni bermula yang menghanguskan itu hanya Allah. Yang menghanguskan dengan sendirinya Allah. Dijadikan adat hangus itu pada api. Api hanya menyertai. Bila api kebiasaannya Allah jadikan dia menghanguskan. Cuma dia tak beri bekah api itu. Allah beri bekah. Pada adatnya perbuatan ini hasil daripada ada kudrat kita. Tapi kudrat kita bukan beri bekah, dia menyertai saja. Bukannya dia yang beri bekah pada perbuatan kita. Gitu. Habislah sifat wahdaniyah. Kata syarih rahimahullahu ta'ala, dan adapun dalil kudrat dan iradat dan ilmu dan hayat, dia sekaligus. Sebab Imam Sanusi buat sekaligus. Maka iaitu dalil tu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan iaitu Allah Ta'ala atas tiap-tiap suatu amat kuasa. Boleh ataupun amat kuasa boleh. Amat kuasa lah, betul lah. Dan firman Allah Ta'ala fa'alul lima yurid. Arti firman Allah Ta'ala, berbuat Allah bagi barang yang dikehendakinya Allah. Tu iradat. Dan lagi firman-Nya Allah, wa huwa alimum bidzatis sudur. Arti firman Allah, dan iaitu Allah Ta'ala lah yang amat mengetahui dengan barang yang di dalam segala dada, dan segala dada ini dada mereka itu makhluk.
Dan lagi firman-Nya, ya Allah, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Artinya, serahkan olehmu atas Tuhan yang hidup, yang tiada mati, ya Tuhan. Tengok, Allah Ta'ala sebut hayyun la yamut. Kenapa sebut hayyun la yamut? Sebut hayyun, fahamlah tak mati. Tu nak taukid, nak kuatkan betul-betul Allah ni hidup. Sebab tu sifat mustahil dipelajari supaya diteguhkan, dikuatkan lagi apa yang kita belajar pada sifat-sifat yang wajib itu. Bukannya tak ada faedah. Kemudian masuk pula dalil aqli. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Sambung pula pada esok pagi insya-Allah taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi hak yang kelah-kelah lepas-lepas ni, kalau tak dengar lagi, qada lah cepat-cepat. Nanti senang khatam tu terus kita khatam dalam keadaan dah dengar belaka. Kalau khatam tak dengar habis tak sedap. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.